Siapa nak kaya cepat jadilah seorang ahli politik. Pastinya dalam masa 5 tahun pertama sudah pun bergelar jutawan. Biar belajar tak pandai, asalkan boleh sakau duit rakyat. Ini antara kes rasuah yang berprofil tinggi sebab ia melibatkan ahli politik Malaysia, Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang merupakan bekas Menteri Wilayah Persekutuan dan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Beliau dilantik sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda pada Disember 2010. Bayangkan, 9 daripada 10 tuduhan melibatkan rasuah di bawah Felda Investment Corporation FIC bernilai lebih dari 3 juta ringgit telah disabitkan ke atas beliau. Pertuduhan didakwa di bawah Seksyen 16-1 Akta SPRM 2009 atas kesalahan meluluskan pembelian hotel bertaraf 5 bintang Merdeka Palace Hotel and Suite di Kuching, Sarawak dengan nilai harga asal 50 juta lebih daripada yang sepatutnya direkodkan iaitu 110 juta ringgit. Isa Samad juga didakwa menerima wang bernilai 3.09 juta ringgit daripada anggota Lembaga Pengarah Gagasan Abadi Property Sdn Bhd melalui Muhammad Zaid Muhammad Arif. Habuan berkenaan diberikan kepada beliau sebagai imbuhan atas bantuannya meluluskan Hotel Merdeka Palace and Suites. Ini juga termasuk kes pembelian hotel 5 bintang Grand Plaza Kingston di London pada 2014 dengan harga lebih tinggi dari harga asal sehinggakan merugikan anak syarikat Felda. Isa Samad dijatuhi hukuman penjara 6 tahun bagi setiap pertuduhan dan denda 5 kali jumlah suapan bagi setiap pertuduhan yang berjumlah 15.45 juta ringgit. Bagi hukuman denda, beliau boleh dikenakan hukuman penjara bagi setiap kesalahan jika gagal melunaskannya. Felda juga terpalit dengan skandal hilang hak ke atas 3 bidang tanah di Jalan Semarak bernilai 250 juta ringgit melalui transaksi meragukan sejak 2015 lagi. MARA Incorporated adalah anak syarikat Majlis Amanah Rakyat MARA untuk pelaburan dan pembangunan hartanah. Tujuan murni ini tidak semestinya bersih dari sebarang korupsi. Isu yang paling hangat apabila MARA membeli bangunan Dudley International House di Melbourne, Australia pada tahun 2013 dengan harga 14.72 juta ringgit, lebih tinggi daripada harga asal iaitu 53.4 juta ringgit. Skandal ini kantoi apabila Fairfax Media mendapati ada baur-baur penipuan dalam transaksi hartanah tersebut melibatkan pengubahan wang haram dan rasuah antara pemaju tempatan dengan pegawai luar negara. Kes ini dapat tumpuan hebat di Australia selepas dilaporkan di Sydney Morning Herald. SPRM juga diberikan kuasa sepenuhnya untuk siasatan walaupun korupsi tersebut berlaku di luar Malaysia. Menurut Tan Sri Anwar Musa yang ketika itu pengerusi MARA, projek tersebut diluluskan oleh Menteri Keuangan ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada 5 Februari 2021, bekas pengerusi MARA Incorporated Datuk Muhammad Lan Alani mengaku tidak bersalah atas 20 pertuduhan rasuah dan 2 pengubahan wang haram bernilai 20.45 juta ringgit di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur melibatkan urus niaga hartanah di Australia. Pendakwaan dilakukan di 2 mahkamah seksyen berasingan di hadapan Hakim Azura Alwi dan Rozina Ayub. Tertuduh didakwa atas 17 pertuduhan menerima suapan, 3 pertuduhan cuba menerima suapan dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram, antaranya bagi meluluskan kertas cadangan pembelian harta di Australia. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di beberapa lokasi antaranya di Solaris Mont Kiara, Maybank Cawangan Mont Kiara, sebuah restoran di Bukit Kiara dan CIMB Bank Jalan Segunting, Kota Kinabalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM400,000 dengan seorang penjamin selain pasportnya diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Kita sedia maklum yang tujuan tabung haji adalah bertujuan menggerakkan kemudahan jemaah haji dan simpanan untuk mengerjakan haji. Walaupun begitu, institusi itu turut terpalit dengan dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan apabila 22 juta duit yayasan tabung haji didakwa dikeluarkan untuk disalurkan kepada aktiviti politik. Ada juga dakwaan menyatakan tabung haji menyembunyikan maklumat penjualan saham tabung haji sebanyak 95% daripada anak syarikatnya seperti di bawah PT Tabung Haji Indian Plantation kepada PT Borneo Pacific dengan harga 3.8 bilion ringgit. Kesannya tabung haji tidak mampu untuk membayar semula semua pendeposit kerana aset tabung haji yang ada pada masa itu cuma 63.6 bilion ringgit sedangkan jumlah yang sepatutnya ada adalah 67.7 bilion ringgit. Ini bermakna tabung haji kekurangan 4 bilion ringgit. Sebab itulah hibah yang diperoleh daripada pendeposit tabung haji pada masa itu cuma 1.25% sahaja.
hibah paling rendah dalam rekod tabung haji. Malah beberapa orang bekas pegawai kanannya turut didakwa dalam pelbagai kes rasuah. Misalnya bekas pengurus kanan teknikal Seksyen Pembangunan Hartanah Zahruddin Hamid yang disabitkan bersalah kerana terima rasuah. Sebelum One Malaysia Development Berhad, One MDB ditubuhkan pada tahun 2009. Terengganu Investment Authority TIA telah diperkenalkan terlebih dahulu pada tahun 2008. Inilah dia skandal kleptokrasi terbesar di dunia. Pendek cerita, One MDB ini adalah badan pelaburan strategik kerajaan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi jangka masa panjang Malaysia melalui pelaburan langsung asing FDI. Pertuduhan jenayah melibatkan 42 pertuduhan kepada bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak dan ahli perniagaan Jolo. Menurut beberapa dakwaan, ratusan juta dolar daripada dana One MDB diberikan kepada Riza Aziz, anak tiri Datuk Seri Najib Razak, untuk membeli aset hartanah bernilai 80.9 juta USD di Beverly Hills, New York, Amerika Syarikat serta London. Riza Aziz juga dikatakan telah memperoleh sebanyak 10 juta USD semata-mata untuk projek syarikat perfilman beliau. Selain itu, terdapat tuduhan terhadap Jolo yang didakwa menyeleweng berbilion dolar semasa diberikan kepercayaan untuk menguruskan dana YNDB tersebut. Bayangkan, Jolo boleh membeli kapal layar mewah. Belum lagi masuk tuduhan beliau terlibat dengan pindah wang ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib sebanyak 2.6 bilion ringgit. Sehingga kini, kesemua tuduhan tersebut dinafikan oleh kesemua pihak. Perbicaraan dan siasatan kes masih lagi berjalan walaupun Jolo telah lama menghilangkan diri sejak 2015. Buat masa sekarang, perbicaraan kes YNDB masih berjalan. Sebelum itu, Najib, 68 tahun, kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap kesalahan menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC International Sdn Bhd. Pada tahun 2017, kita digemparkan dengan berita beberapa individu termasuk bekas esko kerajaan negeri telah ditahan oleh SPRM kerana terlibat dengan penyelewengan hartanah di Johor. Individu yang ditahan termasuk pemaju, peguam dan orang awam yang didakwa memberi kelulusan untuk mengurangkan harga premium tanah projek perumahan dan perindustrian serta penukaran status premis di Johor kepada Bukan Bumi Putra. Menteri Besar Johor ketika itu, Datuk Seri Khalid Nordin, juga didakwa terlibat dalam skandal ini selain pembukuan 45 akaun bank bernilai 15.5 juta ringgit, sebanyak 21 buah kereta mewah, 5 motosikal berkuasa tinggi dan wang tunai lebih kurang RM500,000 termasuk mata wang asing juga dijumpai hasil daripada penyelewengan hartanah di Johor. Nampak macam underground, tapi kesannya hasil pendapatan kerajaan negeri telah mengalami kerugian berjuta ringgit demi untungkan pemaju, tapi rakyat sendiri yang merana. Skandal ini bagaimanapun selesai apabila mahkamah membebaskan 4 tertuduh yang didakwa. SPRM bagaimanapun dilaporkan sudah membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi dan perbicaraan masih berjalan, tetapi senyap sehingga ke hari ini. Begitulah mereka, duit rakyat buat macam duit keturunan tok moyang mereka. Nak mati nanti menggelupurlah dalam kubur nanti. Malas nak cakap, dah terang-terang curi duit rakyat, masih tak mengaku bersalah. Perangai mengalahkan syaitan. Sekian, terima kasih.